Selamat sejahtera pelajar, selamat pagi, Assalamualaikum. Saya Cikgu Nabila akan mengajar anda subjek reka bentuk teknologi tingkatan 2 bersama dengan Cikgu Noliza dan Cik Selvi. Persediaan murid, kamu perlu pastikan memiliki buku teks RBT tingkatan 2. Pastikan buku kamu dibalut. Jika kamu tidak mendapat buku teks RBT, kamu boleh memuat turun buku teks digital melalui internet sebagai rujukan untuk kamu belajar subjek reka bentuk dan teknologi. Buku teks sangat penting sebagai sumber utama untuk kamu mencari jawapan pada latihan yang cikgu berikan. Yang kedua, buku nota dan latihan RBT. Pelajar, untuk tahun ni kita hanya menggunakan satu buku sahaja, buku panjang yang berwarna biru sebagai buku nota dan buku latihan. Jadi, kamu perlu sediakan 2 muka surat untuk indeks. Okey, nota perlu dibuat dalam format yang kreatif menggunakan semua pen warna-warni kecuali pen merah. Jika kamu perlu buat lakaran, buat lakaran tanpa menggunakan pembaris. Latihan mesti dibuat dan jawapan perlu digariskan atau dibulatkan bergantung kepada bentuk soalan yang cikgu berikan. Seterusnya, yang ketiga, kamu perlu mempunyai modul RBT. Setiap latihan dalam modul kamu wajib untuk buat kerana ini adalah penilaian dalam bilik darjah. Sesi pembelajaran 2021, cikgu akan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara maya online sepanjang tempoh PKP atau PKPB ini sehingga sekolah dibuka secara rasmi. Pelajar mesti mengikuti kelas mengikut jadual yang ditetapkan oleh sekolah. Cikgu akan memberi penerangan sama ada melalui video PowerPoint ataupun Google Meet, dan juga cikgu akan berkongsi video YouTube yang akan dimuat naik link di dalam WhatsApp kelas. Selain itu, cikgu juga akan memuat naik soalan latihan ataupun aktiviti. Sama ada kamu perlu membuat latihan secara online ataupun menerusi modul RBT. Pembelajaran secara normal akan dilaksanakan di sekolah apabila sekolah dibuka semula nanti. Kandungan pembelajaran tingkatan 2 mempunyai 18 bab, iaitu bab 1, penyelesaian masalah inventif, bab 2, aplikasi teknologi, 2.1 teknologi pembuatan, 2.2 reka bentuk mekanikal, 2.3 reka bentuk elektrik, 2.4 reka bentuk elektronik, 2.5 reka bentuk aquaponik, 2.6 reka bentuk makanan. Okey pelajar, mari kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Tajuk penyelesaian masalah secara inventif, subtajuk pengenalpastian masalah pada 20 Januari 2021. Objektif pembelajaran 1.1.1. Pada akhir PDPC, murid dapat mengenal pasti masalah bukan inventif dan masalah inventif. 1.1.2. Pada akhir PDPC, murid dapat menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif. Pengenalpastian masalah. Apa yang kamu akan pelajari dalam subtajuk pengenalpastian masalah? Mengenal pasti masalah, masalah bukan inventif, masalah inventif, menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif dan masalah inventif. Okey, kita pergi kepada mengenal pasti masalah bukan inventif dan masalah inventif. Apakah masalah bukan inventif? Anda tahu?
Okey, tak tahu tak apa. Mari kita tengok gambar seterusnya. Okey, apa yang kamu lihat pada pisau ini? Betul, pisau telah tumpul. Penambahbaikan yang kita perlu lakukan pada pisau tumpul ialah pisau perlu diasah. Jadi, apa yang akan berlaku pada pisau setelah diasah? Pisau menjadi lebih tajam. Ada kesan sampingan ke tidak pada pisau tersebut setelah dia tajam? Ya, betul. Tak ada kesan sampingan. Okey. Itu adalah masalah, bukan inventif. Kamu tengok contoh yang kedua. Apa yang berlaku pada mentol? Ya, betul. Mentol terbakar. Jadi, penyelesaiannya tukar mentol. Apa yang akan berlaku setelah tukar mentol? Mentol menyala. Jadi, ada kesan sampingan tak pada mentol tersebut? Tak ada. Ya, tiada kesan sampingan. Ini merupakan satu contoh masalah bukan inventif. Jadi, apakah maksud masalah bukan inventif? Okey. Masalah bukan inventif ialah masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Kita pergi kepada masalah yang kedua, masalah inventif. Apakah masalah inventif? Tak tahu tak apa, mari kita tengok gambar dahulu. Okey, masalah ni meja tidak dapat menampung berat beban. Okey, kamu tengok pada kaki meja tu, dia tidak stabil apabila diletakkan beban yang banyak di atas permukaan meja. Jadi, apa perlu dilakukan? Tukar kaki meja kayu kepada kaki besi. Jadi, apa akan berlaku setelah meja tersebut ditukar kepada kaki besi? Meja menjadi lebih stabil. Tapi, ada kesan sampingan tak setelah ditukar kaki kayu kepada kaki besi? Ya, ada kesan sampingan. Kamu lihat, pada asalnya kaki meja ialah kaki kayu. Jadi, orang yang mengangkat meja tu hanya 2 orang. Sekarang kamu nampak dalam gambar tu, setelah ditukar kaki meja kepada kaki besi, 4 orang perlu mengangkat meja tersebut. Jadi, apa yang kamu nampak bila daripada 2 orang angkat meja kepada 4 orang? Ya, meja semakin berat. Itu adalah kesan sampingan pada masalah meja ini. Okey, itu merupakan satu contoh masalah inventif. Contoh kedua, rumah terlalu panas. Okey, uncle tu dah letak kipas depan dia pun masih panas. Okey, usaha penambahbaikan, pasang penghawa dingin, aircon. Okey, apa yang akan berlaku? Rumah menjadi sejuk dan selesa. Ada kesan sampingan tak bila dah pasang aircon? Okey, ada sebenarnya kesan sampingan kerana bil elektrik semakin bertambah. Okey, bil elektrik bertambah. Ini merupakan satu contoh masalah inventif. Jadi, apakah masalah inventif? Selesai satu masalah, akan timbul masalah yang lain. Masalah inventif ialah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Kesimpulannya, dalam kehidupan seharian, kita berdepan dengan pelbagai masalah. Masalah tersebut adalah masalah bukan inventif dan masalah inventif. Maksud masalah bukan inventif ialah masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Masalah inventif bermaksud masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku.
Okey pelajar, kita pergi kepada topik seterusnya, iaitu menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif. Okay. Ini merupakan langkah kerja proses kerja penyelesaian masalah bukan inventif. Okey, mempunyai 5 langkah. Yang pertama, mengenal pasti masalah, menyenaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah, membuat pilihan, melaksanakan pilihan, menilai penyelesaian masalah sama ada berjaya atau tidak. Okey. Kita tengok pada gambar pisau tadi. Okey, pisau dalam keadaan tumpul. Itu langkah pertama. Kamu dah kenal pasti masalah, iaitu pisau tumpul. Jadi, langkah yang kedua, apa yang kamu perlu lakukan? Senaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah pisau tumpul. Sama ada kamu nak bakar pisau, kamu nak mencuci pisau, ataupun kamu nak kena asah mata pisau tersebut. Okey. Jadi, langkah ketiga, kamu buat pilihan. Apa pilihan dia? Tengok pada gambar yang kedua. Mengasah pisau. Okey, sekarang kamu telah melaksanakan pilihan kamu, iaitu mengasah pisau. Yang kelima, menilai penyelesaian masalah sama ada berjaya atau tidak. Okey, kamu dah asah pisau. Jadi, pisau semakin tajam ke semakin tumpul? Semakin tajam. Jadi, berjaya tak kamu selesaikan masalah tersebut? Ya, berjaya. Okey, jadi kamu telah menyelesaikan masalah bukan inventif sehingga langkah kelima, iaitu berjaya menyelesaikan masalah. Jika pisau masih tumpul, kamu tidak berjaya menyelesaikan masalah itu, so kamu kena bermula semula daripada langkah yang kedua. Sama ada kamu perlu bakar mata pisau ataupun mencuci pisau tersebut. Okey. Jadi kamu akan mengulang semula proses langkah ketiga, keempat dan kelima. Jika tidak selesai juga masalah kamu, ulang semula langkah kedua. Strategi penyelesaian masalah inventif pula bermula daripada masalah khusus, meringkaskan masalah, masalah umum, penyelesaian khusus. Masalah khusus adalah meja dalam keadaan tidak stabil. Jadi kamu perlu membuat analisis. Selepas itu, meringkaskan masalah dengan membuat model masalah. Masalah umum, membuat kaedah penyelesaian dan penyelesaian umum. Seterusnya, membuat model penyelesaian. Akhir sekali ialah penyelesaian khusus. Jika kamu lihat, ada anak panah yang mempunyai garis putus-putus. Okey, kamu nampak tak? Ini ada anak panah yang bergaris putus-putus. Ini adalah halangan kepada penyelesaian masalah. Kita akan belajar bahagian ini, penyelesaian umum dan penyelesaian khusus, pada bab 1.3. Okey pelajar, sampai situ pembelajaran kita. Kita terus kepada latihan 1.1. Yang pertama, pensel yang tumpul diselesaikan dengan mengasahnya, tetapi pensel akan menjadi semakin pendek. Okey, daripada situasi ini adalah masalah inventif atau bukan inventif? Saya ulang semula, pensel tumpul, kamu asah pensel, tetapi pensel semakin pendek. Ya, ini adalah masalah inventif. Kita tengok situasi yang kedua. Farhan membeli sebuah almari buku untuk meletakkan bukunya yang terlalu banyak.
Saya ulang semula. Farhan membeli sebuah almari buku untuk meletakkan bukunya yang terlalu banyak. Ini masalah inventif atau masalah bukan inventif? Jawapannya, ini adalah masalah bukan inventif. Tahniah kepada yang jawab betul. Kita tengok situasi ketiga. Danish memasang lampu tambahan di ruang dapur rumahnya kerana pencerahan yang kurang. Namun, bil elektrik rumahnya didapati bertambah. Danish pasang lampu di ruang dapur sebab lampu yang lama tu kurang cerah. Bila dia pasang lampu baru, bil elektrik rumahnya semakin bertambah pula. Jadi ini masalah inventif atau bukan inventif? Jawapannya, ini masalah inventif kerana mempunyai kesan sampingan di mana bil elektrik rumahnya didapati bertambah. Okey, kita tengok kepada situasi yang keempat. Semenjak jambatan baharu dibina di kampung itu, penduduk semakin mudah untuk menyeberangi Sungai Shah Alam untuk ke kampung yang berhampiran. Okey, ini masalah inventif ataupun masalah bukan inventif? Jawapannya, ini masalah bukan inventif kerana tidak mempunyai kesan sampingan setelah jambatan baharu dibina. Okay, ini jawapan dia. Kita tengok seterusnya. Naim mudah memotong daging setelah mengasah pisau yang mula tumpul. Siti telah menambah manik di baju kurungnya dan menyebabkan bajunya susah digosok. Okay. Seterusnya, situasi seterusnya, Encik James telah menukar enjin keretanya kepada enjin turbo untuk meningkatkan kuasa enjin, tetapi mengakibatkan keretanya mudah hilang kawalan serta membazirkan bahan api. Soalan seterusnya, Raju mudah membawa barang yang dibeli di pasar setelah memasang bakul di motosikalnya. Okey, pelajar dah kenal pasti jawapan anda? Okey, kita tengok jawapan yang betul. Situasi pertama, bukan inventif. Situasi yang kedua, inventif. Situasi yang ketiga, inventif. Situasi yang keempat, bukan inventif. Okey pelajar, tugasan anda buat latihan dari buku modul muka surat 5 dan 6. Okey, itu sahaja pelajar. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Stay at home, stay safe. Kita jaga kita. Okey, selamat membuat tugasan anda di rumah. Bye.